Hari itunya kita duduk bincang pasal mu'aradah lebih kurang. Jadi mu'aradah contoh-contoh dia tu ada disebut lah. Contoh-contoh dia tu macam tu. Guna apa dia ni? Guna dalil yang sama untuk melawan dakwah tu juga. Jadi hak ni dalil ini mengeluarkan dakwah ni, kita guna dalil yang sama untuk mengeluarkan dakwah yang sebaliknya. Ni lebih kurang tu juga. Menggunakan dalil yang sama untuk menghasilkan hak sebaliknya. Tu mu'aradah ala sabilil qalbi. Mu'aradah bil misli pula, maknanya dalil mu'allil itu mumasil dengan dalilnya. Mu'aradatu dalilil mu'allil bidalil mumasilin lidalilihi. Membantah dalil mu'allil dengan dalil yang seumpama dengannya. Sama bentuk dengan dia lah. Bentuk ayat dia tu. Tapi berbeza dari segi isinya. Mumasilah tu maknanya syakal qiyas. Syakal qiyas. Ataupun syarti muttasil. Mustasna fihi nakidus sani. Fihi ma. Yang dikecualikan padanya nakid yang kedua dalamnya lah. Contohnya di sini apa dia? Hazal kaunu qadim, patu dalilnya li'annahu asarun lil qadim wa kullu ma huwa asarun lil qadim fa huwa qadimun. Ini al-alam hadis. Li'annahu mutaghayyir. Kullu ma huwa mutaghayyir fa huwa hadisun. Jadi lebih kurang bentuk dia tu lah. Bentuk syakal qiyas dia tu lebih kurang. Ni ni dia kata tidak disyaratkan niat dalam taharah daripada hadas. Fa'innahu apa dia? Lau kanat at-taharatu tushtaratu fiha an-niyyah la kanat tushtaratu fi at-taharati min al-khabas. Lakinnaha la tushtaratu fiha ijma'an fa hiya la tushtaratu fi at-taharati min al-hadas. Gitu. Ni dia mari dalam bentuk dalil dia. Ni dalam bentuk dalil dia. Apa dia? Qadiyah syartiyah munfasilah. Kalau begini, ni syartiyah munfasilah. Benda ni sama ada A atau B. Kalau dia A, maka dia bukan B. Ada? Kalau dia B, maka dia bukan A. Kalau dia bukan A, maka dia B. Kalau dia bukan B, maka dia A. Okay. Jadi, ni syartiyah munfasilah lah ni. Syartiyah munfasilah. Kalau bersuci itu syarat, mesti disyaratkan juga dalam bersuci daripada kotoran. Tapi tidak disyaratkan dalam bersuci dari kotoran. Maka tidak disyaratkan dalam bersuci daripada hadas. Jadi kita pun mari lebih kurang itu juga. Kalau bersuci daripada hadas sama dengan bersuci daripada khabas, tentulah apa dia? Tidak ditetapkan mana-mana tempat yang perlu basuh. Seperti membasuh kotoran yang biasalah. Di mana-mana bahagian tubuh kita tu. Tetapi la takunu fi mahalli mujibiha misla taharati minal khabas. Tetapi ia ada raf'ut tali, maknanya menafikan. Apa dia tulis panjang ni? Tetapi ia gini. Semula. Kalaulah taharah minal hadas sama dengan taharah minal khabas, tentulah fi mahalli mujibiha, pada tempat diwajibkannya la
tentulah akan ada mana-mana tempat yang mesti dibasuh. Tidak di tempat yang lain di tubuh tu. Tetapi ia tidak mempunyai tempat tertentu untuk dibasuhnya. Serupa dengan bersuci daripada kotoran. Jadi bila lagu tu laisat kataharati minal khabas. Gini. Aku dapat penilajak tu. Buat nombor sajalah. Lau kanat at-taharatu minal hadas misla at-taharati minal khabas. Lakanat nombor 1 kita bubuh. Kanat ini ialah taharah minal hadas. Gini bukan. Taharah minal khabas. Okay. Tentulah taharah itu berlaku pada tempat-tempat yang diwajibkannya. Taharah saat ni itu. Taharah minal khabas saat ni itu. Bukan di tempat-tempat lain daripada tubuh kita. Tetapi ia, maknanya taharah minal khabas saat ni, tidak berlaku di tempat-tempat yang diwajibkannya. Serupa dengan taharah daripada khabas. Gitu. Kau taharah daripada hadas ini. Tukar. Tentunya taharah daripada hadas itu ada tempat-tempat dia dan tidak dibasuh tempat lain. Tetapi ia tidak dibasuh di tempat-tempat tertentu serupa dengan suci daripada kotoran. Jadi bila lagu tu laisat nombor 1 saat ni tu, tak boleh nak tulis di sini. Laisat kataharati minal khabas. Gitu. Kalau bersuci daripada hadas itu sama dengan bersuci daripada kotoran, tentulah tidak ditetapkan mana-mana tempat yang perlu dibasuh. Seperti kotoran biasa yang boleh jadi ada di mana-mana tempat lah. Cuma bersuci daripada hadas ada tempat basuh ada tertentu. Jadi maknanya bersuci daripada hadas itu tidak sama dengan bersuci daripada kotoran biasa. Okay. Jadi hak ni rasanya gini. Kanat nombor 2 ni, kanat taharah ni. Okay. Kalau bersuci daripada kotoran, kalau bersuci daripada hadas itu sama dengan bersuci daripada kotoran, tentunya bersuci daripada kotoran ada tempat-tempatnya yang tertentu dan tidak di tempat-tempat lain. Tetapi cumanya kalau nak kata gini jadi ayat ni pula. Tak berapa kena. Tetapi ia maknanya bersuci daripada hadas itu la takunu, tidak berlaku di tempat-tempat tertentu. Jadi ni macam apa dia ni? Macam lain sikit. Tak berapa itu mana. Tak berapa masuk. Mislah taharati minal khabas sepatutnya sini. Bukan hadas. Maknanya dia tidak sama lah. Tidak sama. Dengan bersuci daripada hadas yang ada tempat-tempat basuhannya yang tertentu. Okay. Jadi ni mu'aradah hak mari dalam bentuk yang tula. Maknanya gini. Pasal ni kata kalau bersuci disyaratkan kena niat,
tentu bersuci dari kotoran biasa juga diniatkan. Tetapi ini tetapi lah tak. Kalau bersuci dari hadas, ni ialah A. Bersuci daripada kotoran biasa, B. Tetapi bersuci dari kotoran biasa, tidak disyaratkan. Maknanya ni apa ni? Menafikan B. Maka jadi ni ayat dia belik sikit. Kalau bersuci daripada hadas disyaratkan kena niat, tentu bersuci daripada kotoran biasa juga diniatkan. Kerana ada persamaan. Gitu. Kerana ada persamaan. Tetapi bersuci daripada kotoran biasa tidak disyaratkan. Maknanya menafikan B. Maka tidak disyaratkan juga pada hadas. Maknanya A. Okay. Menafikan B maknanya menafikan A. Kerana persamaan tadi. Okey. Ni kat atas ni. Ni kat sini. Ni kat sini. Ni pula dia kata, kalau bersuci daripada hadas itu kalau bersuci daripada hadas itu sama dengan bersuci dari kotoran biasa, jadi B, ni A, maka kau terjemah tak kena ni. Kalau bersuci daripada hadas itu sama dengan bersuci daripada kotoran, tentulah bersuci daripada kotoran itu fi mahallin mujibihat. Dia ada tempat-tempatnya. Tempat-tempat yang memestikannya. Tidak di tempat lain. Tetapi ia tidak berlaku di tempat-tempatnya. Walakinnaha ni taharah minal hadas. Taharah minal hadas ke taharah minal khabas? Ini sepatutnya taharah minal hadas. Bersuci daripada hadas itu tidak berlaku di tempat-tempat yang memestikannya. Niat itulah sebenarnya. Seperti taharah minal khabas. Jadi izan laisat, maknanya laisat at-taharatu minal hadas kat-taharati minal khabas. Kan nak kata. Kalau bersuci daripada hadas sama dengan bersuci daripada kotoran biasa, maka bentar. Hak atas ni dia kata sama.
tidak disyaratkan kena niat dalam taharah daripada hadas, kerana taharah ini kalau disyaratkan niat, tentu taharah selagi disyaratkan juga. Tetapi taharah selagi tidak disyaratkan, maka tidak disyaratkan jugalah dalam hal ni, kerana dikira sama. Okay, kerana dikira sama. Hal ni pula kata disyaratkan niat. Disyaratkan niat. Dalam bersuci daripada hadas. Dia pun kata kalau bersuci daripada kotoran itu sama, tentunya tentunya ia ni hak manasa ni bersuci daripada apa dia? Ketukar. Tukar nombor. Okey. Tukar nombor. Kita ambil niat saat ni tu. Kalau bersuci daripada hadas sama dengan bersuci daripada khabas, lakanat, maknanya lakanatin niyatu fi mahalli mujbihat. Tentunya niat gitu. Niat berada di tempat yang memestikannya niat tu ada, bukan di tempat lain. Maknanya niat tu kena ada pada tempat-tempat dia lah, pada tempat-tempat dia gitu. Tetapi niat saat ni tidak ada pada tempat-tempat yang memestikannya punya niat serupa dengan bersuci daripada kotoran. Jadi bila lagu tu laisat kataharati minal khabas, ia tidak sama dengan bersuci daripada kotoran. Maka tentunya bersuci dari kotoran itu ada tempat yang kena niat. Tetapi tidak ada tempat yang kena niat dalam bersuci dari kotoran biasa. Bermakna apa ni? Tidak ada persamaan antara bersuci dari hadas dan bersuci dari kotoran biasa. Gitu. Ni A. Ni B. Ni dia kan. Jadi ni mu'aradah dalil bil misli dengan benda yang bentuk sama lah. Membatalkan dalil sa'il. Sa'il membatalkan dalil mu'allil. Asasnya ialah tamasul bainat taharataini, menyatakan ada persamaan antara dua jenis taharah saat itulah. Jadi bila dinyatakan tidak samanya, maka terjadilah dalil dia saat itu. Hak ni tulis ni, kalau bersuci daripada hadas itu sama dengan bersuci daripada kotoran. Tentulah tidak ditetapkan mana-mana tempat yang perlu dibahas.
kotoran biasa. Ini boleh jadi ada tentulah ditetapkan mana-mana tempat yang perlu dibasuh seperti dalam membasuh kotoran biasa seperti bersuci daripada hadas. Maknanya ada ditetapkan tempat basuhannya. Tetapi bersuci dari kotoran biasa tidak ditetapkan mana-mana tempat. Gitu. Gitulah ke. Banyaklah je tulis jadi boleh pula. Pasal ni, kalau bersuci daripada hadas itu disyaratkan, tentulah bersuci daripada kotoran juga disyaratkan niat kerana sama. Tapi bersuci daripada kotoran tidak disyaratkan niat. Maka tidak disyaratkan jugalah pada hadas ni kerana sama. Hal ni pula kata, kalau bersuci daripada hadas itu sama dengan bersuci daripada kotoran biasa, maka tentunya bersuci daripada kotoran itu kena ada tempat yang kena niat. Maknanya B sama dengan A, tapi B tak tulis. Tetapi tidak ada tempat yang kena niat. Okey, ni kena ada niat. C, tak main C. Tapi tidak ada tempat yang kena niat dalam bersuci daripada kotoran biasa. Menafikan C. Bermakna tidak ada persamaan antara bersuci daripada hadas dan bersuci daripada kotoran biasa. Gitulah. Dia belik sikit. Dia panjang sikit juga. Jadi nampak begitu. Kalau bersuci daripada hadas itu serupa dengan bersuci daripada kotoran, tentunya tentunya bersuci daripada kotoran itu berlaku pada tempat-tempat dia. Tidak di tempat lain juga. Maknanya tidak basuh tempat lain, ada tempat-tempat dia je kena basuh. Gitu ke? Tukar pula nombor. Jadi bersuci daripada kotoran. Gitu. Tentulah bersuci daripada kotoran itu ada tempat yang memestikan niat. Dan tidak berlaku di tempat lain. Maknanya basuh tempat kotoran itu tempat tu saja. Lain tidak kotor contohnya. Tapi bersuci daripada kotoran itu tidak berlaku di tempat-tempat yang mesti kena ada niat tu saja. Inilah bahagian ni. Mislah taharati minal hadas ni sepatutnya. Fahiyya izan laisa kataharati mislal khabas. Gitu. Tak apalah. Muka contoh dia ada ni saja. Mu'aradah bil ghairi. Mu'aradah bil ghairi ialah dengan buat mari dalil yang lain dalam bentuk yang lain. Wajib sapu kepala keseluruhannya. Wajib meratakan. Jadi meratakan sekali lah dengan tu. Kalau ni kata kalau wajib tentulah dalam sunnah tidak ada sebaliknya. Tetapi ada. Maknanya tidak wajib. Dan sebagainya. Lepas tu jawapannya pula. Jawapan kepada persoalan mu'aradah saat ni tu. Yang pertama sekalinya ialah dia boleh boleh bantah mu'aradah saat ni itulah.
Maknanya al-wajhul awal an yujiba biman'i ba'di muqaddimati dalil sa'il. Muallil menolak muqaddimah dalil sa'il, mu'arid. Pembantahnya saat itu. Allati lam yakum dalilan 'alaiha, yang dia belum nyatakan lagi buktinya. Hak ni mana itu serupa dengan kita belajar dah lah. Serupa dengan kita belajar dah. Jadi bukti kepada buktinya belum ada. Jadi kita tidak terima. Cara yang keduanya, an yujiba bin naqdi wa yusamma an-naqdul ijmali. Menjawab menggunakan naqdi. Dipanggil naqdi ijmali. Naqdi ijmali. Maknanya muallil mengatakan bukti sa'il mu'arid saat itu salah. Mensabitkan fasad, mensabitkan rosak. Rosaknya dengan salah satu daripada dua sebab. Takhalluf madlul anid dalil dan juga istilzamud dalilil muhal. Okey. Cara yang kedua ni ialah menggunakan naqdi. Naqdi hak lepas ni lah. Hak ni. Atau riqatus salisah ni. Cara yang ketiga ialah mengemukakan dakwaan lain. Mengemukakan dalil lain untuk dakwaannya. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Okay. Naqdi itu pula maknanya cara munazarah yang ada dalil. Maksudnya ialah iddia'us sa'il butlanu dalilil mu'allil. Ini maknanya pembantah mendakwa terbatalnya dalil mu'allil dengan menyatakan sebabnya lah, istidlalnya dengan dia ada banyak alasan. Ala dakwal butlan, terhadap dakwaan terbatalnya saat ni tu. Okey. Jadi kalau penolakan ataupun manai, dia apa dia? Menyatakan permintaan dalil. Kerana penolakan mesti ada sebab. Sebabnya ialah tiada dalil. Okay. Nombor dua, mu'aradah ataupun canggahan. Mu'aradah. Maknanya menyatakan fakta ataupun dakwaan yang bertentangan, bercanggahan. Itu. Berserta dalil. Naqdi itu pembatalan ataupun naqdi. Maknanya menyatakan dakwaan, menyatakan sesuatu dakwaan itu salah dan terbatal dengan alasan dan bukti. Itu. Jadi maknanya kita menafikan lah. Menafikan dakwaan yang digunanya. Menafikan dalilnya. Menyatakan bukti kepada sesuatu dakwaan itu salah dan terbatal dengan menyatakan alasan. Okay. Tiga itulah cara dia asalnya. Alasannya sama ada dalil itu tidak kena dengan madlulnya ataupun jadi mustahil ataupun lain-lain lagi. Lain-lain lagi tu dia ada banyak lah lebih kurangnya. Lepas tu dia pun goyak. Wala yuqbalun naqdu illa muqtarinan bisyahidin. Naqdi ini dia kena ada bukti dia jugalah. Kena ada alasan dia juga.
Bistisna ihalatin wahidatin hiya an yakuna naqdu badihiyan. Kecuali kalau alasannya ialah perkara-perkara yang badihi. Kalau perkara yang badihi tak perlulah pada hak lain tu. Tak perlu kepada dalil lain. Tak perlu kepada bukti lain. Tapi kalau tidak, kena adalah buktinya. Jadi bukti tu dipanggil syahid. Dia tidak panggil dalil pula. Sebab kalau dalil tu takut kita menyatakan dalil kepada dakwa. Dia bukan dalil kepada dakwa. Kita tidak mendakwa sesuatu benda yang bercanggah. Kita buat mari kepada ni syahid. Bukti tu nama dia lah syahid. Gitu. Alasan lah mudah katanya. Alasan bukti dia, dalil dia tu salah. Jadi kita tidak mengemukakan dakwaan baru, tidak menyatakan fakta baru yang bercanggah dengan dalil baru, bukan. Kita menyatakan dalil kepada sesuatu dakwaan Ihsan itu salah dan terbatal dengan ada alasan dia lah. Gitu. Jadi dia istilah lain sikit. Istilah dia tu bukan dalil tapi syahid. Maknanya lebih kurang dalil juga. Iaitu yang menunjukkan kepada salah ataupun terbatalnya dalil mu'allil itulah. Ataupun sebenarnya dia kata ad-dalilul lazim. Maknanya dia dalil juga. Sebenarnya dia dalil juga. Dalil yang menunjukkan nakdi kita saat ini itu benar. Bukti yang menunjukkan dakwaan kita dalilnya salah itu benar. Yang gitu. Jadi dalil inilah, bukan dalil, syahid inilah yang menyatakan bahawasanya apa dia? Dalil yang digunakan oleh pendakwa asal tu tidak kena dengan bendanya ataupun menghasilkan mustahilnya ke ataupun apa-apa lah. Gitu. Contohnya alam ini qadim. Kerana saat ini telah juga asarun lil qadim. Dia berkata ni dalil batil manqut. Kerana menunjukkan perkara yang berlaku seharian ini juga adalah perkara yang qadim. Jadi tak kena. Ataupun al-haddu lahu ta'rif. Ta'rif itu ada ta'rif. Kerana dia adalah ta'rif. Setiap ta'rif dia ada ta'rif. Dia berkata dalil ini batil, tidak kena. Kerana dia jadi mustahil dan tasalsul. Gitulah. Ni kata alam ini tidak ada pencipta. Kerana dia telah mencipta dirinya sendiri. Setiap yang mencipta dirinya sendiri tidak mempunyai penciptanya. Jadi kita berkata ni jadi mustahil. Kerana daur sabaki, dia jadi siapa dia dulu. Alam ini mencipta dirinya sendiri ke alam ni dicipta. Gitulah. Itu maknanya alasan lah. Alasan. Jadi nakdi perlu kepada syahid. Syahid itu sebenarnya dalil jugalah. Dalil kepada dakwaannya. Dakwaan mana? Ni dakwaan dia. Hazal dalil batilun manqudun. Hazal dalil batilun manqudun. Hazal dalil batilun manqudun. Ni sebenarnya dakwa sa'il. Yang dalilnya ialah hak ni lah. Hak ni. Jadi dia tidak dipanggil mu'aradah kerana orang ni royak go lain. Orang ni royak go lain. Gitu. Mu'aradah ni dia kena hak lawa dia sengerti lah. Hak lawa dia sengerti. Macam tu kata baru ni kata lama. Hak ni kata mahal, hak ni kata murah. Contohnya. Benda ni murah je. Kita beli. Dia pun kata mana ada murah, benda ni mahal. Dia pun mari bukti. Kita pun mari bukti juga. Gitu. Waktu mu'aradah. Kalau nakdi tu, kita kata benda ni mahal. Sebab kita beli sini. Dia pun kata tak. Bukan lagu tu. Tapi tak kenal lah juga. Nakdi tu dia kena ada sebab-sebab dia lah. Kena ada sebab-sebab dia. Alasan dia. Macam dalil yang dia tunjuk saat ni tu tidak kena dengan benda yang dia nak royak, benda tu mahal contohnya. Dia mari bukti ke lain. Okay.
Nakdi hakiki ialah menolak dalil tanpa menyatakan apa ni? Mana-mana mukaddimah dia yang tertentu. Nakdi ijmali ialah nakdi hakiki raddu dalil min ghairi tafsilin li muqaddimataihi. Menolak dalil tanpa menyatakan dengan terperinci mukaddimah yang digunakan lah. Ataupun mukaddimah yang duanya tu. Dipanggil juga nakdi ijmali. Nakdi ijmali. Jadi bahagian nakdi ini terbahagi kepada dua. Nakdi masyhur, nakdi maksud. Nakdi masyhur, nakdi maksud tu lepas pada ni. Yang keduanya ialah nakdi syabihi. Maknanya mendakwa tidak kena sesuatu dakwaan ni, terbatal sesuatu dakwaan dengan ada alasan yang tertentu. Contohnya bercanggah dengan ijma' menafikan pegangannya sendiri ataupun sebagainya. Itu nakdi syabihi. Dengan ada syahid maksus. Maknanya dengan ada syahid yang tertentu. Okay. Jadi nakdi masyhur, nakdi maksur ini, nakdi masyhur maknanya dalam ayatnya itu sa'il menyatakan setiap unsur dalil dituju kepada setiap unsur dalilnya. Tidak ditinggal mana satu daripadanya pun. Dan dituju kepada bentuknya yang asal, tidak berubah ke apa-apa, tidak dihazab ke, tidak kepada ni dibuai mana-mana bahagialah. Jadi dengan cara itu dia membatalkan dalil ataupun bukti yang digunakan itu. Dengan alasan dia lah, sama ada alasan takhalluful madlul anil dalil ataupun istilzamul muhal. Nakdi maksur pula nakdi yang dibuai sebahagian unsur dalil bagi dakwah asal tu. Asal tu ada dalil dia. Dan dalil dia tu diambil mana-mana bahagian tertentu dan dibatalkan hak tu sahaja. Tu dalil, tu nakdi maksud dia panggil. Nakdi maksud. Dan dia adalah bahagian nakdi maksud yang tidak boleh kita buat ni. Contohnya kita buat bahagian yang kritikal, yang mesti kena ada. Jadi kita buat hak tu menjadikan pembatalan kita nampak macam betul, padahal salah. Sebabnya kita buat bahagian yang sepatutnya tak boleh buat. Gitu. Muhammad bin Abdullah Al-Arabi Al-Hashimi seorang Nabi. Kerana dia mendakwa kenabian. Dan Allah Ta'ala tolongnya dengan mukjizat. Jadi setiap yang lagu tu maka dia Nabi. Kita pun kata dalil ini salah. Kerana dia boleh dipakai kepada bukan Nabi juga. Contohnya Musailamah Al-Kazab. Jadi dia juga mendakwa kenabian. Jadi dia buat bahagia Allah Ta'ala tolong dengan mukjizat tu. Dia buat tu. Jadi tak kenalah. Itu nakdi maksur yang tidak kena. Nakdi maksur yang kenanya pula macam hak ni lah dia bagi contoh-contohnya. Boleh tengok situ. Ini seorang yang penakut kerana wajahnya kuning dan dia duduk di atas katilnya, di tangan dia ada pen. Setiap yang lagu tu maknanya dia takut. Dia pun kata ni salah kerana apa dia? Li'annahu yajri ala mudda'a akhar, kerana dia jadi maknanya gol lain. Iaitu orang yang sakit kekuningan dipanggil wajahnya kuning juga. Jadi dia penakut juga ke? Kodok. Jadi dia buailah bahagia tangan dia ada pen dekat atas katil dia tu dia buai. Sebab tu tak penting, tidak kritikal. Okey. Nakdi syabihi pula ialah membatalkan dakwaan dengan bi syahadati fasadin makhsusin. Maknanya ada syahid yang tertentu. Sepakat ni lah juga. Contoh dia. Dia kata tak boleh upah pekerja dengan upah yang tidak tahu. Kerana jadi tipu. Ni pun kata pula alasan jadi tipu saat ni tu terbatal dengan ijma' contohnya. Gitu. Yang mana ijma' kata boleh.
Kerana macam contohnya syarikah berkongsi harga pada tu memang tidak tahu pun boleh buat apa. Jadi dibolehkan waktu. Itu nakdi syabihi. Maknanya kita tolak hak dia royak tu. Kita hak dia royak sana tu. Kita tolak bukan dengan menyatakan dakwah lain. Contohnya, boleh mengupah dengan upah yang tidak tahu. Kita tidak royak gitu. Kita cuma royak apa dia ni? Dalil yang diguna saat itu salah. Gitu. Kerana hak ni juga majhul. Tak tahu boleh berapa kalau berkongsi tu. Dia bila berkongsi tak tahu boleh berapa, dibolehkan, maka ni pun boleh juga. Maknanya disamakan lah. Disamakan antara dua tu. Digunakan kias lebih kurangnya. Jadi campur-campur lah. Campur-campur. Bendanya jadi campur-campur. Nak kata satu benda dengan satu benda saja tu agak payah jugalah. Contoh sebenar dan contoh realitinya payah sebenarnya. Banyak cargo. Tidak kata sebenar saja. Ni contoh lain pula. Tidak haram berkahwin orang yang berzina. Dengan dalilnya hak ni. Ni kata dalil ini terbatal kerana nasikh lebih umum daripada mansuh. Moga ni kata dalilnya ni mansuh. Ni kata nasikh lebih umum daripada mansuh. Ni contoh syahid lain lah ni. Contoh syahid lain. Nakdi dengan syahid yang lain, alasan yang lain. Maknanya berkait dengan nasikh mansuh. Kata-kata ni tak jadi. Ni nakdi syabihi. Okay. Nakdi syabihi. Jadi bila nasikh lebih umum daripada mansuh, bermakna dalil dia ni saat ni tak jadilah. Tak jadi berlaku. Gitu. Jadi bila dalilnya terbatal, maka dakwah dia pun terbatal juga. Gitulah. Ataupun dia kena cari dalil lain lah. Dia kena cari dalil lain. Untuk membuktikan bahawasanya tidak boleh berkahwin dengan orang yang berzina contohnya. Lepas tu, jawab apa dia pula. Nombor satunya supaya dengan sebelum ni manai boleh tolak. Tolak tu maknanya tolak. Tolak kepada penolak kes. Tolak kepada nakdi saat ni tu. Menolak nakdi. Ataupun nombor dua, apa dia? Nombor dua ialah bertukar kepada dalil lain. Jadi tolak tu tolak lagu mana kalau bendanya sudah dibatalkan. Tolak macam contohnya dia kata gini. Hazard dalil manqud. Kalau dia kata itu saja. Dia pun tolak. Sebabnya tidak ada alasan, tidak ada syahid. Okey. Ataupun dia mari syahidnya kerana nasikh lebih umum daripada mansuh. Dia ayat gitu je. Kita pun tolak. Sebab apa? Sebabnya kita kata apa bukti nasikh ini lebih umum daripada mansuh? Apa bukti nasikh ini lebih umum daripada mansuh? Okey. Jadi kita pun tolak. Jadi dia maknanya Sa'il saat ni dia kena buat mari buktilah pula kepada nasikh itu lebih umum daripada mansuh. Buktinya dia mari selalu sini. Ni dia kata. Kalau dia sebut ni lah. Dia sebut ni. Jadi kalau dia sebut sekali dengan hak ni selalu. Belaka-belaka ni. Maka ni adalah dalil kepada umumnya perkataan nasikh berbanding dengan mansuh saat ni. Jadi bila ada alasan. Ada apa ni? Ada nakdi. Ada pembatalan. Ada alasan kepada pembatalan. Dan ada bukti pula kepada alasan yang digunakan saat ni tu. Maka tak boleh nak agak apa lah. Gitu. Lepas tu ada dua tu saja cara dia. Huraya dia ada lagi macam huraya pasal mana'i tu. Dia kata contohnya dalili ghairu mawjudin ala tamam fima awratuhu min naqdin. Maknanya dia kata kepada saya dalil yang kamu tolak tu tidak terdapat dalam bentuknya yang sempurna. Contohnya yang dia royak saat itu tidak penuh lagi. Kalau kita royak penuh,
mesti kamu tak boleh pakai penolak kes sana itu. Gitulah. Jadi ni macam cara lain lah. Cara lain. Iaitu, apa dia? Royak bahawa dalil yang kita guna tadi masih belum disebut sepenuhnya. Maknanya tak royak berhabis lagi. Tapi dia pun royak lah pula. Berapa tak royak berhabis lagi. Gitu pula jadinya. Kita pun royak. Sebab nak suruh dia bantah dulu lah. Nak suruh jadi ada perbincangan. Itulah lebih kurangnya. Kadang-kadang orang tu dia tahu dah. Cuma dia pisah. Tak royak berhabis. Gitu. Yang keduanya, menafikan tidak kena takhallufil madlul daripada dalil saat ni itulah. Contohnya kita royak kena dah. Dengan caranya kita royak lah. Tahrirul murad. Tahrirul murad. Kita royak bahawa dalil kita sudah kena dengan madlul. Tahrir murad. Nombor 2, nombor 3, royak tidak mustahil. Gitu. Kita royak bahawa dalil kita tidak menghasilkan kemustahilan. Nombor 4, kemudian kita royak bahawa yang dirasainya mustahil itu sebenarnya tiada. Gitulah lebih kurangnya. Lepas tu contoh. Habis. Okey, jadi gitulah lebih kurangnya bahagian mantik tu. Wallahu a'lam.